الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, pada pagi ini kita sama-sama dapat hadir ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini di dalam rangka kita menunaikan salat fardu subuh berjemaah, dan kita pohon pada Allah taala mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah sekalian, sekarang kita masih lagi di dalam bulan Rajab dan kita masih lagi melantunkan doa kepada Allah taala. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan demikian juga pada bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Dalam bulan Rajab, tuan-tuan, satu peristiwa yang sangat sinonim, satu peristiwa yang orang akan sambut pada tiap-tiap tahun, satu peristiwa besar, iaitulah peristiwa Isra dan juga Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, walaupun tajuk ni ataupun cerita ni sekarang ni adalah masa yang mana orang menceritakan berkenaan dengan Isra wal Mi'raj, cuma dalam tazkirah kita pada pagi subuh ni kita nak mengambil beberapa kesimpulan daripada peristiwa Isra dan juga Mi'raj
Mudah-mudahan ianya bukan hanya sekadar penceritaan, tetapi ada iktibar yang boleh kita ambil daripada cerita tersebut. Tuan-tuan, sirah Nabi SAW ianya bukan hanya sekadar penceritaan sirah itu, tetapi sirah Nabi SAW padanya itu ada pelajaran-pelajaran yang perlu kita ambil untuk kita jadikan tauladan sempadan dalam kehidupan kita. Dan dalam peristiwa yang besar ni, pertama, kita melihat sebelum daripada Nabi SAW di Isra' dan di-Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah fasa ujian kepada Nabi SAW. Bila mana dakwah Nabi SAW mendapat kecaman yang begitu kuat di tempat tanah lahir Nabi SAW sendiri, iaitulah di bumi Makkah Al-Mukarramah. Dan tuan, bila mana tentangan itu kuat dan juga orang mula memulaukan Nabi SAW. Dan tuan, ni mula-mula Islam diperkenalkan oleh baginda Nabi SAW. Dan Islam sebenarnya dia merupakan satu syariat yang telah pun dibawa oleh nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad SAW. Kerana tu ulama sirah menyatakan bahawa akidah kita satu, tetapi syariatnya berbeza-beza. Dan tuan, saya bagi contoh. Kalau kita sebagai orang Islam, umat Nabi SAW, bila mana kita sembahyang, dan tuan, sembahyang kita tidak boleh dicampur aduk dengan perkataan-perkataan yang lain, tak boleh. Bahkan kata Nabi SAW, salatina hadhihi, sembahyang kita ni, la fiha syai'un min kalamin nas. Sembahyang yang kita dirikan ini tidak boleh adanya perkataan-perkataan manusia. Illa tilawatil Quran, melainkan yang boleh hanyalah bacaan Al-Quran, tasbih, kemudian bacaan-bacaan tasbih, dan yang terakhir adalah az-zikr, dan juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sembahyang kita hanya perkataan itu sahaja yang dibenarkan untuk diucapkan di dalam sembahyang kita. Dan tetapi ni berbeza dengan syariatnya orang-orang yang sebelum daripada umat Nabi SAW. Dan ada di antara mereka yang mana bila mereka sembahyang, mereka boleh mencampur adukkan perkataan manusia dengan zikir yang berada di dalam sembahyang. Dan maknanya apa? Sambil-sambil sembahyang, kemudian boleh sembang dengan orang lain. Tuan-tuan, yang tu adalah syariat sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akidahnya satu, iaitulah mengesahkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, cuma bila Nabi SAW memperkenalkan Islam ini, bila Nabi SAW kata, inni Rasulullah ilaikum jami'a, aku adalah utusan Allah Subhanahu wa taala kepada kamu semua. Dan mereka beranggapan benda yang Nabi bawa ni adalah benda yang bertentangan
dengan apa yang mereka pegang, yang mereka anuti sebelum daripada ni. Dan Nabi dapat tentangan yang begitu hebat, dipulaukan, sehinggalah Nabi SAW menyebarluaskan dakwah dia ke tanah tinggi kota Taif. Dan ni semua kita pi kota Taif, tapi itulah saya selalu sebut pasal ada pengalaman bawa jemaah pi umrah. Tuan, kita ni bila naik bas nak pi ke Taif ni, tuan, kita tengok sepanjang jalan tu menitis air mata kita. Tuan, menitis air mata nak pi Taif ni. Tuan, pasal apa? Kerana kita teringat bagaimana Nabi SAW yang dah tak diterima di kota Mekah, akhirnya Nabi pi ke kota Taif bersama dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu wa arda. Dan tujuan dia, mudah-mudahan di tanah tinggi Taif nanti ni, orang Taif akan tolong, orang Taif akan menerima dakwah Nabi SAW. Dan rupa-rupanya bila Nabi sampai ke kota Taif, rupa-rupanya hari Taif adalah hari yang tak boleh dilupakan oleh Rasulullah SAW. Dan satu hari Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anha wa ardaha, dia tanya, "Ya Rasulullah, dalam banyak-banyak siri dakwah, mana hari-hari dakwah yang paling sukar, yang paling sulit, yang paling susah, yang engkau tak boleh lupa ya Rasulullah?" Dan jawab Nabi SAW, "Ayyamut Taif," iaitulah pada hari aku masuk ke Taif dan aku nak keluar daripada bumi Taif, kata Nabi. Dan pasal apa? Kerana pada hari itu Nabi dibelasah teruk. Dibelasah teruk. Kita pi ke Taif, dia pi terpa buah pisang dulu. Kita pi terpa buah delima dulu. Oi, besar sangat buah delima dia. Dia besar pun rasa macam tu juga. Pisang sama dia punya rasa dengan pisang kat tempat kita. Kita dah berambu air mata, kita dah menitiskan air mata. Pasal apa? Di bumi itu menjadi saksi bagaimana Nabi SAW bila Nabi keluar dengan Zaid bin Harithah, dan Zaid bin Harithah kata apa pada hari Taif ni? Kata Zaid, "Aku rasa pada hari keluar daripada kota Taif ni, aku berasa aku dah meninggal dunia," kata Zaid bin Harithah. Dan teruknya Nabi dan juga Zaid bin Harithah ni dibelasah, dipukul oleh orang-orang Taif. Tuan-tuan, lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang belasah Nabi SAW, orang yang menyakiti Nabi SAW bukan orang lain. Tuan-tuan, Nabi ni ada adik-beradik dalam istilah kita. Adik-beradik, saudara mara di kota Taif ni bukan orang lain. Dan tuan, saudara mara belah mana? Belah mak Nabi SAW. Dan tuan, Nabi pi dengan harapan mereka bantu Nabi SAW. Tapi apa mereka buat? Dan tuan, kota Taif ni pada masa Nabi nak keluar, mereka tutup habis pintu-pintu di kota Taif dan mereka hanya buka satu pintu saja. Dan tuan, di pintu itulah Nabi dan juga Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu wa ardah keluar, dan seorang sikit pakat bubuh pada Nabi SAW. Dan tuan, darah ni keluar dalam sirah kata, darah yang keluar bermula daripada kepala sehinggalah kaki, yang akhirnya darah tu bertakung di kaki Nabi SAW. Dan ini adalah fase ujian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ringkasnya, tuan-tuan, berlakulah peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ni
Tujuannya kerana apa? Adalah kerana untuk menghiburkan hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada tahun yang sama, Khadijah meninggal dunia, orang-orang yang banyak sokong Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan kemudian Nabi kena pula pada hari Taif teruk macam tu. Dan akhirnya berlaku peristiwa ni, Isra, perjalanan. Kemudian Mi'raj, iaitulah Nabi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibrah yang kita ambil daripada sini, yang pertamanya, manusia kok mana pun ianya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sebaik Nabi sallallahu alaihi wasallam pun, orang yang saleh, satu orang yang begitu baik semenjak daripada lahir sampailah kepada kematian Nabi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lahir aku, kehidupan aku, mati aku, kata Nabi, semuanya adalah diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana apa? Kehidupan Nabi semenjak dia lahir, kemudian kehidupan dia wafat, dan semuanya dalam keadaan yang sangat baik dan ianya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka Nabi SAW, orang yang baik macam tu pun, ia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak tunjuk kata bahawa kehidupan ini, tuan, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, tuan, masa-masa yang ada pada manusia. Tuan, kita ni ada masa, baik masa lahir kita, masa kita cari kehidupan, masa mati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ajalun musamma, kata Allah. Dan ajal manusia itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maka kata Imam Ibn Athaillah, masa-masa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada hakikatnya adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tengok kehidupan kita ni ada sahaja perkara yang berlaku di atas kita. Kadang-kadang perkara itu menggembirakan, kadang-kadang perkara itu menyedihkan. Dan inilah dia sebenarnya hakikat masa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Semuanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tetapi dalam keadaan manusia diuji oleh Allah Taala dengan kepelbagaian ujian. Tuan-tuan, ujian ni dia macam-macam gaya. Dia ada macam-macam bentuk. Tapi boleh kita simpulkan, ujian dia terbahagi pada dua. Tuan-tuan, semua ni ujian. Yang pertama adalah ujian di dalam bentuk kesusahan. Ini adalah ujian. Dan yang pertama. Dan orang pun fokus. Orang pun beri perhatian pada ujian. Bila kata ujian, kesusahan yang dia lalui. Dan ujian dia ada satu lagi, iaitulah ujian kesenangan. Dan orang yang sehat, ujian. Orang yang kaya, ujian. Orang yang hidup dalam keadaan tenang, dia tak diuji oleh apa-apa. Tuan-tuan, itu juga adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, macam mana perkara-perkara yang baik, yang menggembirakan ini, dia sebagai ujian. Nak tengok ke mana kita gunakan kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tapi pokoknya masa yang Allah Taala beri kepada kita, semuanya itu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala pun sebut,
fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kata Allah, perkara yang sulit, benda-benda yang menyusahkan, Allah sertakan dengan kemudahan, kata Allah. Dan tuan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, bila mana Nabi SAW diuji oleh Allah Ta'ala, akhirnya Allah Ta'ala menghiburkan Nabi SAW. Dan tuan, maknanya orang yang diuji oleh Allah Ta'ala, orang yang bila mana dia melalui masa-masa kesusahan, satu masa esok dia akan dihiburkan dan dia akan keluar daripada permasalahan dia. Tuan-tuan, tetapi dengan syarat. Tuan-tuan, ni peristiwa Isra' dan juga Mi'raj. Dia bukannya cerita apa ni naik langit pertama, langit yang kedua. Ya, benda itu ada. Tetapi macam kita sebut tadi, tuan-tuan, kalau orang yang belajar sirah tahlili, tuan-tuan, apa dia sirah tahlili? Iaitulah kita membongkar rahsia ataupun hikmah di sebalik apa yang berlaku kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengok sirah Nabi ni dengan cara macam tu. Dia bukan cerita, dia bukan cerita syok kita duk dengar Nabi terbang daripada Mekah pergi Palestin, kemudian naik ke langit, lepas tu habis boleh makan balik. Tuan-tuan, tersirat daripada cerita ni macam-macam hikmah yang boleh kita ambil. Antaranya tadi, bila mana manusia diuji oleh Allah Ta'ala, Allah pasti bantu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala pasti mengeluarkan orang ni daripada kemelut ujian dia. Tuan-tuan, tetapi dengan syarat. Syarat itu apa dia? Syarat dia, manusia ni dia kena kembali kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, syarat dia, manusia ni mesti kena tahu bahawa ujian yang dia lalui, ianya adalah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, kerana tu pada masa Nabi dah letih dah, Nabi dah dah tak ada tenaga lagi dah. Tuan-tuan, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana Nabi keluar, Nabi berehat di luar daripada kota Taif. Tuan-tuan, Nabi berdoa dengan Allah Ta'ala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fi wa qillati hilati. Ya Allah, aku mengadu kepada Engkau, ya Allah, ala dha'fi, berkenaan dengan lemahnya aku, kata Nabi SAW, wa qillati hilati, dan kurangnya kepandaian aku di dalam mengajak manusia kepada Engkau, ya Allah. Tuan-tuan, dalam keadaan Nabi down, dalam keadaan Nabi dah lemah dah. Tuan-tuan, Nabi dipukul teruk pada hari itu. Tuan-tuan, dekat siapa yang Nabi mengadu ni? Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan, nak tunjuk kat kita, apa pun juga problem, apa pun juga masalah, tuan-tuan, jangan untuk kita lupa mengembalikan perkara itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja yang boleh mengeluarkan seseorang itu daripada kegelapan-kegelapan, daripada kesulitan-kesulitan. Hanya boleh dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bila mana nak berlaku peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ni, diceritakan kepada kita bagaimana hati Nabi SAW ni dibedah pada waktu tu. Dibedah dada Nabi dan dikeluarkan hati Nabi SAW. Lalu hati tersebut dicuci, kemudian diletakkan dalam satu bekas yang sangat indah. Dan di sini memberikan makna dan pengajaran kepada kita. Berkenaan dengan betapa pentingnya seseorang
menyucikan jiwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala bagi mendapatkan keistimewaan, bagi mendapatkan kemuliaan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu dalam fiqh sirah yang dikarang oleh Dr. Said Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, dia utarakan benda ni. Dan kata Dr. Said Ramadan Al-Buti, masa Nabi SAW dia nak pi Isra' dan juga Mi'raj ni, dada Nabi dibelah, kemudian dicuci hati dia. Kemudian dah lah dicuci hati macam tu. Dan kemudian bila nak naik ke langit ni, Nabi didatangkan dengan satu binatang yang namanya adalah burak. Tuan-tuan, tak boleh ke Allah Ta'ala ni bila dia nak Isra' dan nak Mi'rajkan Nabi, tuan-tuan, cukup Allah Subhanahu wa taala kata jadi, maka jadilah perkara tu. Tuan-tuan, malam tadi ni kita baca Yasin kan, malam tadi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah Subhanahu wa taala mengkehendaki akan sesuatu perkara, maka cukup Allah Ta'ala kata kun, jadilah, fayakun, maka jadilah perkara tu. Tapi tak, Allah Ta'ala cuci dulu hati Nabi, kemudian buat mai borak, kemudian berjalan sepantah kilat. Tuan-tuan, tak bolehkan naik terus macam tu. Tuan-tuan, katanya ulama di sinilah nak memberitahu kepada kita, tuan-tuan, kita nak kena ikut protokol Allah. Kita nak kena ikut peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Kerana tu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan juga manusia, yang mana aku jadikan mereka-mereka ni tujuan dia adalah untuk menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Tuan-tuan, bila kata hamba ni, dia kena ikut segala peraturan, dia kena patuh di atas segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, peristiwa Isra' Mi'raj ni, kemuncak dia, Allah Subhanahu wa taala dia nak beritahu bahawa manusia yang paling mulia dan juga insan yang paling mulia adalah mereka yang menjadi sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu di akhir daripada peristiwa ni, Nabi dapat apa? Nabi dapat projek. Tak, bukan Nabi dapat projek. Dan Nabi dapat harta kesenangan ke? Tidak, tuan-tuan. Adakah Nabi SAW dapat benda-benda duniawi? Tidak. Kemuncak daripada peristiwa besar ni, kemuncak daripada perjalanan yang besar ni, sehingga sebahagian daripada orang tak boleh terima peristiwa ni, tuan-tuan, yang paling akhir sekali Allah Ta'ala beri perintah sembahyang kepada Nabi SAW. Dan dalam perintah sembahyang inilah hakikat kehambaan. Sebab itu dalam sembahyang dia ada takbir, dia ada membesarkan Allah Ta'ala, dia ada berdiri, tanda serah diri dengan Allah Ta'ala. Dan dia ada rokok, tanda patuh kepada Allah. Kita ada sujud, tanda menghina diri kepada Allah Ta'ala. Dan sembahyang juga adalah tali penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana tu dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni luar biasa. Kemudian Nabi boleh tengok macam-macam perkara yang Allah pertontonkan pada Nabi SAW. Dan Allah nak hantar mesej kepada kita,
orang yang mengabdikan diri dia di atas muka bumi ini, tuan-tuan, demikian kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengabdikan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dapat mengelak segala fitnah yang berada di atas muka bumi ini, dan juga segala ujian dia akan lepas. Akhirnya, dan akhir sekali manusia tu akan dibalas dengan balasan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kita sebut peristiwa Isra' dan juga Mi'raj ni satu besar. Yang keduanya, Allah Subhanahu wa taala nak suruh kita meletakkan diri kita sebagai hamba. Dan inilah sebab kenapa manusia dijadikan dan dihantar ke atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kerana tu kata ulama, bila mai Rejab kita tanam benih, bila mai Syakban maka kita akan tengok tumbuhnya benih hak yang kita tanam. Bulan Ramadan, bulan yang mengajak manusia supaya menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bulan Ramadan pesta beribadat. Tuan-tuan, sebab itu bulan Ramadan bulan munajat dengan Allah Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana kita mencari Lailatul Qadar. Tuan-tuan, semuanya itu kalau kita simpulkan tidak lain tidak bukan, tuan-tuan, ianya adalah hakikat satu orang hamba yang senantiasa dia mencari-cari pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal baik kita ianya akan diterima pada sisi Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Nanti kita akan sambung lagi pada pertemuan kita pada salat Jumaat nanti, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudna wa ma asrarna وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم.